Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Safwan bin Wagimin. Matrix kad bernomor BP 22110026. Saya selaku wakil daripada kumpulan Jenglot, yaitu kumpulan 13, akan membentangkan tentang tajuk esei kami, yaitu langkah-langkah dalam mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Berikut adalah isi kandungan. Pertama adalah pengenalan, kedua langkah mengatasi masalah perpaduan, ketiga langkah mengatasi integrasi kaum, kesimpulan, gambar rajah dan sumber rujukan. Bagi pengenalan, Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa, agama dan kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang di mana masyarakatnya mempunyai pelbagai bangsa, agama, kaum dan budaya yang berlainan di antara satu sama lain. Ia tidak mungkin menghalang Malaysia untuk muncul sebagai sebuah negara yang bermasyarakat hidup dalam keadaan yang aman, damai dan juga harmoni. Rakyat Malaysia juga perlu bersyukur kerana negara Malaysia bukanlah sebuah negara yang berperang dengan negara-negara lain. Malaysia merupakan sebuah negara yang bebas daripada sebarang peperangan. Oleh itu, Malaysia boleh dikatakan sebuah negara yang selamat untuk diduduki dan juga didiami oleh seluruh insan di muka bumi ini. Penduduk atau dikenali sebagai rakyat Malaysia mempunyai saling sifat menghormati antara satu sama lain, tidak kira dari segi bangsa dan agama. Oleh itu, jarang sekali berlakunya isu perkauman di negara Malaysia ini. Isu perkauman ini adalah di mana Malaysia tidaklah sebegitu banyak seperti mana yang terdapat di negara-negara lain. Walaupun terdapat isu ini di negara Malaysia, namun ia tidak menghalang seluruh masyarakat Malaysia untuk bersatu padu dalam melakukan sesuatu perkara. Semua masyarakat Malaysia akan bersatu padu dalam melakukan sesuatu perkara, lagi-lagi yang melibatkan nama negara iaitu Malaysia. Isu perkauman ini juga tidak mampu untuk memecah belahkan seluruh rakyat di Malaysia kerana isu perkauman ini dibangkitkan oleh individu yang mempunyai sikap sombong dan pentingkan diri sendiri. Dalam hal perpaduan, negara Malaysia tidak boleh disangkal lagi sebagai sebuah negara yang rakyatnya mempunyai perpaduan yang sangat kuat, padu dan juga kukuh walaupun berbeza dari segi agama, bangsa, kaum dan budaya. Perpaduan rakyat Malaysia di antara satu sama lain begitu amat kukuh sehingga susah untuk memecah belahkan perpaduan yang terdapat pada rakyat Malaysia itu sendiri. Namun, perpaduan di antara rakyat Malaysia ini boleh dipecah belahkan sekiranya terdapat segelintir masyarakat yang mementingkan diri sendiri dengan membangkitkan isu yang sensitif seperti isu yang melibatkan agama dan juga isu perkauman. Isu yang melibatkan sesuatu agama dan kaum itu adalah salah satu isu yang sensitif bagi seluruh rakyat Malaysia di negara ini. Oleh itu, terdapatnya beberapa langkah yang boleh diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum di negara Malaysia ini. Okey, seterusnya saya akan berpaling kepada langkah mengatasi masalah perpaduan. Antaranya adalah kerajaan melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan atau disebut sebagai DKK. Dasar ini merupakan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. Dasar kebudayaan kebangsaan atau DKK menjadi panduan dalam pengekalan identiti rakyat di Malaysia yang digubal pada bulan Ogos 1971 oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdul Razak Hussein. Terdapat beberapa prinsip utama dalam DKK iaitu berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal serantau, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima serta agama Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Dikenal pasti bahawa demokrasi permuafakatan bertanggungjawab membentuk corak hubungan antara kaum di Malaysia. Pada tahun 2001, kerajaan telah menjalankan perarakan citra warna Malaysia
yang mempamerkan pelbagai kebudayaan dan warisan kaum masing-masing. Selain itu, kerajaan telah mengadakan sambutan perayaan peringkat kebangsaan. Perlaksaan ini bertujuan supaya rakyat dapat memahami dan menghormati adat resam kaum lain melalui sambutan perayaan secara terbuka. Di samping itu, dasar kebudayaan kebangsaan melaksanakan subjek atau mata pelajaran di sekolah yang berasaskan kebudayaan. Sebagai contoh subjek mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan, sebagai subjek yaitu mata pelajaran pendidikan sivik, kewarganegaraan, pendidikan moral dan sejarah yang diperkenalkan di sekolah supaya pelajar dapat mempelajari nilai-nilai moral dan juga sejarah yang berkaitan tentang negara. Hal ini juga bertujuan supaya pelajar memahami latar belakang sejarah Malaysia tanpa mempertikaikan perlembagaan yang telah dimaktubkan. Antara inisiatif yang ditubuhkan oleh kerajaan ialah pelaksanaan Tahun Melawat Malaysia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan iaitu KPKK bagi menyemarakkan lagi keharmonian dan perpaduan di negara Malaysia ini. Okey, seterusnya langkah yang lain boleh diambil oleh pihak kerajaan adalah menjadikan sukan sebagai alat perpaduan. Pihak kerajaan Malaysia melaksanakan dasar sukan alat perpaduan untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Sukan adalah cara yang sesuai bagi menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum. Dasar ini dilaksanakan untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seperti mana yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam Aziz Ujang, semangat cintakan bangsa dan negara merupakan tunjang kepada pertahanan dan kekuatan sesuatu bangsa dan negara. Bagi menjayakan dasar ini, kerajaan telah menubuhkan Majlis Sukan-Sukan Malaysia iaitu MSSM, badan kerajaan yang bertanggungjawab menganjurkan pertandingan sukan pada peringkat sekolah. Selain itu, kerajaan juga telah menubuhkan Sukan Malaysia atau dikenali sebagai SUKMA yang dianjurkan dalam kalangan negeri-negeri di Malaysia. Melalui penubuhan badan-badan kerajaan seperti ini, perpaduan kaum dan hubungan antara negeri dapat dieratkan jika kita lihat semasa Sukan Olimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Pelbagai kaum bersatu padu memberi sokongan dan dorongan untuk membolehkan Malaysia mendapatkan pingat, iaitu kejayaan Datuk Lee Chong Wei, Chan Peng Son, Goh Liu Ying, Tan Yee Kiong, Gok Vishem, Muhammad Hazizullah Seniawang, Pandalela Reno dan Cheong Jun Hong meraih pingat perak, dan pihak gangsa adalah hasil daripada sokongan semua rakyat Malaysia yang bersama-sama menyokong mereka pada Sukan Olimpik 2016 di Rio. Menteri Belia dan Sukan sendiri iaitu Khairi Jamaluddin Abu Bakar telah menekankan penglibatan daripada semua pihak secara aktif dalam sukan supaya dapat meningkatkan lagi prestasi sukan dan mampu mengeratkan perpaduan kaum di negara Malaysia ini. Kerajaan juga telah mengambil langkah melalui pendidikan iaitu dengan menekankan subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan atau dikenali sebagai PSK. Pendidikan sivik dan kewarganegaraan ini, PSK, telah memberi impak positif kepada rakyat Malaysia, terutama kepada pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Subjek PSK ini telah banyak mengajarkan kepada pelajar tentang nilai-nilai positif. Subjek PSK ini juga telah mendorong kepada pelajar dalam memupuk sikap perpaduan tanpa mengira agama, bangsa, budaya, adat resam dan juga kaum. Subjek PSK ini juga amatlah ditekankan kerana ia mendatangkan kebaikan kepada negara Malaysia yang mempunyai rakyat berbilang bangsa, kaum dan agama. Bagi individu yang mempelajari subjek ini, tentulah dapat menimbulkan sikap dan akhlak yang boleh dikatakan terpuji dan juga baik dalam diri mereka. Semestinya negara Malaysia akan menjadi salah satu negara yang terkenal dengan sikap, nilai dan akhlak yang terpuji di seluruh dunia
dari negara lain sekiranya subjek ini ditekankan dari awal. Tentunya juga jika subjek ini ditekankan, ia boleh mengatasi segala masalah yang berkaitan dengan perpaduan dan integrasi kaum yang terdapat di Malaysia ini. Penduduk, rakyat atau dikenali sebagai masyarakat yang berada di Malaysia tentunya perlulah sama sekali membuang sikap atau perasaan negatif. Kerana sikap seperti ini salah satu menjadi punca berlakunya perpaduan atau integrasi kaum. Sikap seperti sikap apati atau individualisme, perasaan prasangka atau prejudis, diskriminasi, stereotip dan etnosentrisme perlu dibuang sekiranya ingin mempunyai perpaduan yang kukuh. Perkara ini tidak menjadi penghalang untuk mencapai perpaduan yang kukuh jika perasaan negatif ini tidak ada dalam diri seseorang rakyat. Jika sikap atau perasaan ini tidak dibuang, maka ia akan mendatangkan kesan yang negatif dan akan menghalang untuk menjalinkan hubungan yang baik antara kaum lain yang terdapat di Malaysia ini. Kita perlulah mempraktikkan semangat kejiranan atau kekitaan supaya dapat mewujudkan lagi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat yang berbilang kaum. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai kejiranan, bersikap tolak ansur hormat menghormati antara satu sama lain, bermuafakat dengan jiran tentang hal kebajikan dan keselamatan bersama. Dengan ini kita dapat memahami dan menghormati agama dan kebudayaan jiran-jiran daripada pelbagai kaum itu tersendiri. Bagi langkah mengatasi integrasi kaum, yang pertama ialah mengamalkan toleransi budaya dan agama. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai budaya dan agama. Perkara ini telah menyebabkan munculnya perbezaan-perbezaan pemikiran dan juga ideologi-ideologi daripada masyarakat di seluruh Malaysia. Masalah perbezaan ideologi yang membuatkan ada segelintir masyarakat telah melakukan rusuhan terhadap kaum lain sebagai tanda tidak puas hati. Sekiranya tidak ingin menjadi lebih teruk, maka masyarakat perlu bertoleransi antara satu sama lain supaya tidak berlakunya sebarang rusuhan antara kaum di Malaysia. Rakyat Malaysia juga perlu memberi ruang kepada semua kaum untuk mengamalkan budaya dan agama masing-masing tanpa gangguan atau campur tangan. Perkara ini akan membuatkan rakyat berasa lebih selamat untuk menganut agamanya dan kepercayaannya kerana sikap toleransi yang diamalkan. Bahagian kedua pula menghilangkan jurang ekonomi antara kaum. Malaysia mempunyai pelbagai kaum, maka jurang perdapatan ekonomi antara kaum mempunyai perbezaan yang sangat ketara dari zaman dulu lagi. Jurang ekonomi kaum Cina lebih jauh berbanding dengan kaum-kaum lain, iaitu kaum Melayu, India, Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Kaum Melayu berada di tengah-tengah, manakala kaum India, Bumiputera, Sabah dan Sarawak berada paling bawah dengan Cina. Hal ini dikhawatiri kerana disebabkan timbulnya perasaan tidak puas hati dan tidak adil antara kaum di Malaysia. Pembahagian ekonomi dibuat dengan cara yang adil dan sesuai dengan keperluan kaum yang ada di Malaysia. Keadilan diambil kira untuk taraf kemajuan kaum-kaum yang berada di tahap yang berbeza. Untuk yang ketiga, menggalakkan perkahwinan campur. Mengatasi masalah integrasi kaum dengan menggalakkan perkahwinan campur dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada zaman dahulu, perkahwinan campur adalah perkara yang dipandang bahaya bagi sesuatu kaum. Ia boleh membawa musibah kepada sesebuah negara. Namun lama-kelamaan perkahwinan campur mula diterima oleh rakyat Malaysia. Jika pada masa lalu perkahwinan campur boleh menimbulkan persengketaan, namun kini ianya menjadi sebuah kebiasaan hasil daripada sifat tolak ansur dan sikap hormat menghormati. Perkahwinan campur dapat menyeratkan hubungan silaturahim di antara rakyat. Bahagian keempat pula, menerapkan sikap hormat menghormati. Sikap hormat menghormati perlu ada dalam diri setiap lapisan rakyat supaya hal seperti perkaduan, rusuhan atau integrasi kaum tidak berlaku.
Sekiranya sikap ini tidak diterapkan, maka masalah ini akan sentiasa berlaku di kalangan rakyat Malaysia kerana hilang sudah sikap hormat menghormati di dalam diri mereka. Oleh itu, guru merupakan ejen untuk menerapkan sikap hormat menghormati kepada rakyat Malaysia sejak dari bangku sekolah lagi. Guru juga perlu menerapkan dan mengajar segala sikap dan nilai-nilai murni kepada murid-murid supaya pada masa akan datang mereka dapat menggunakannya dengan sebaiknya. Bagi yang kelima, bersifat setia dan cinta akan negara. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan perlu menyeru semua rakyat untuk bersifat setia dan cinta akan negara. Setiap rakyat perlu berbangga menjadi rakyat Malaysia tanpa mengira warna kulit, bahasa dan kepercayaan. Semua rakyat perlu mempertahankan nama baik negara dan berusaha untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Dengan adanya sikap bangga sebagai rakyat Malaysia, kita akan sentiasa berusaha untuk mengekalkan hubungan dengan rakyat Malaysia yang lain. Kita juga perlu mengelakkan sikap yang menghina, menjejaskan dan menimbulkan provokatif terhadap lambang-lambang negara, kerana ia akan memperlihatkan sejauh mana sikap patriotisme kita sebagai warga negara Malaysia. Bagi yang keenam pula, bersikap kekitaan. Sikap kekitaan itu perlu ada dalam diri setiap rakyat di Malaysia supaya masalah yang boleh meruntuhkan sikap perpaduan di Malaysia dapat dielakkan. Hendaklah sentiasa menunjukkan keikhlasan dalam menjalinkan hubungan dengan jiran dan juga anggota masyarakat yang berbeza warna kulit, kebudayaan dan agama. Menjadi contoh yang baik kepada generasi muda dan mampu mendorong mereka untuk mengamalkannya. Adanya sikap ini dapat menjalinkan semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Benteng prasangka dan prejudis yang bersarang di dada dapat dirobohkan. Seterusnya, menjadikan rukun negara sebagai perpaduan. Rukun negara merupakan perkara yang perlu dihormati dan tidak boleh dipermainkan oleh rakyat Malaysia. Pematuhan peraturan undang-undang dan rukun negara menunjukkan rakyat Malaysia bersedia bersikap adil terhadap kaum lain, menghormati amalan dan kepercayaan serta hak-hak sesebuah kaum itu. Hal ini kerana mendorong rakyat Malaysia lebih bersikap tolak ansur dan memahami hak-hak kaum lain. Kita juga dapat memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak untuk kaum kita serta turut diterima oleh kaum lain. Rukun negara sebagai perpaduan rakyat hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Bagi kesimpulan pula, kerajaan Malaysia telah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam memikirkan langkah yang boleh dilakukan rakyat dalam mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Langkah yang dilakukan mendapat impak yang positif terhadap masalah perpaduan dan integrasi kaum. Masalah dapat dibendung sekiranya menjadi lebih teruk pada masa hadapan. Dapat dilihat semakin hari masalah perpaduan dan integrasi kaum semakin berkurangan. Sekiranya rakyat Malaysia berpegang teguh dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar, maka dapat mengelakkan keruntuhan dan kerosakan perpaduan rakyat antara rakyat di Malaysia.